Jadi macam-macam benda kita boleh buat dengan tuple ni. Okey, katakan saya buat tuple balik saya buat balik tuple tersebut. Okey, inventory. Okey, dan saya buat tuple ni ada isi dia adalah okey, sama macam kod 126 tadi tu lah. Ah, kita tengok apa yang boleh kita buat dengan tuple ni. Walaupun dia immutable, apa yang boleh kita buat lah. Bagaimana kita nak manipulate kita punya, bukan manipulate sangat lah. Kita nak buat sesuatu dengan kita punya tuple ni. Okay. Dan ini kita punya tuple. Kita buat satu tuple ada SWOT, armor, shield dengan potion. Okay. Antara yang pertama kita boleh buat, kita dah buat sebelum ni, kita buat lagi sekali adalah for item. Kita print dululah. Print, nanti tak tahu apa pula tiba-tiba for item ni. Kita nak display apa yang kita ada dalam kita punya tuple for items. Yang ininya for item in inventory. Okay, ini dalam inventory kita nak gunakan apa? Jadi ini dalam case ni ada 4 benda lah dalam inventory kita. Kita nak show kita punya ni, kita gunakan for print item. Okay, maka kita print item, kita akan keluar macam ni lah. Sword, armor, shield dan potion. Ini gunakan for. Dia akan iterate dalam kita punya inventory. Okay, tengok item yang pertama. Okay, item dalam inventory ni ataupun dalam tuple ni diasingkan oleh koma yang warna hitam ni lah. Okay, jadi item pertama adalah sejenis string yang tulis sword. Item yang kedua adalah sejenis string yang tulis armor. Item yang ketiga adalah sejenis string yang tulis shield. Item yang keempat sejenis string juga yang ditulis portion. Just dia tulis balik je lah apa benda. SWOT, armor, shield and portion. Ini apa yang kita boleh buat dengan tuple kita. Okay, selain daripada kita buat iteration for ni, kita boleh juga kira dia punya length. Okay, kalau previous punya latihan, kita boleh kira length berapa panjang perkataan. Contohnya perkataan pizza, jika kita kira panjang dia, maka dia akan dapat 5 lah. P-I-Z-Z-A, 5. Okay, kalau dalam yang tuple ni, dia tak kira by perkataan ni lah. Dia kira by item ni lah. Ni item nombor 1. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kita boleh gunakan length per inventory. Okay. Dia akan keluar macam ni, 4 lah. Cuma dia tak cantik. Kita buat sedikit ni lah. Penambahbaikan. Kita akan print. Print. Kita beritahu dia. You have. Okay, you have apa? Kita akan gunakan length tadi punya function. Kita akan panggil length function. Dia akan kira berapa banyak items in your po- po- possession. Betul ke ya? Possession. Okay, once kita run je, kita nampak lah penggunaan length di sini lah. Kita taklah keluar tiba-tiba nombor 4 ni nombor 4 apa kan. Jadi ya, dia akan kira lah. You have, dia panggil satu function length. Length ni akan kira berapa banyak item dalam kita punya tuple. Dia akan kira, dia akan tulis 4 lah. Okay, lepas tu dia tulis ni balik. Dia tulis apa yang ditulis, kita punya print tersebut. Okay, next. Kita juga boleh test dalam kita punya tuple tu ada apa benda. Okay, contohnya kita gunakan if. Kalau macam latihan sebelum ni kita test dalam perkataan kita tu ada huruf apa. Contohnya huruf E ke, huruf C ke. Begitu juga dalam tuple ni kita boleh test. Ada tak dalam tu? Oleh kerana dalam kita punya tuple ni semua ada string, maka saya tulislah if, contohnya if portion. Portion in inventory.
Okey, jadi kalau portion kita ada dalam inventory, maka kita akan print sesuatu lah. Print you will live. Live ni? Live ke life? Live kan? Live to fight another day. Okey? Jadi bila kita write, dia akan check ada portion tak. Kalau ada portion, dia akan tulis you will live and fight another day. Tapi kalau saya tulis S kat sini, portions. Okay. Kita run, dia dah hilang dah benda ni sebab tak ada portions dalam kita punya possession. Kita hanya ada portion tanpa huruf S. Dia ada satu je lah. Dia akan keluar macam ni. Dia boleh check lah. Kita boleh check betul ke dalam kita punya inventory ada portion. Ni sebab ni game ni adalah game secara ni kan. Tak tahulah 2D ke. Okay, ni kita check. Oh, ada lagi portion rupanya. Kita check lagi ada portion lagi rupanya. Kita tak perlu buka lah bag tu. Ni contoh je lah. Okey, selain daripada kita check macam ni, kita juga boleh tengok. Okey, bila kita ada item macam ni, okey, kita tahu bahawa setiap item ni ada nombor. Kalau macam sebelum ni kita buat slicing, item yang pertama dia berada di indeks kosong. Begitu juga ataupun huruf pertama pizza, huruf P berada dalam indeks kosong. Okey, dalam tuples ni, item yang pertama berada dalam indeks kosong. Yang ini SWOT pada indeks kosong, armor 1, shield 2, portion 3 dia punya indeks. Yang ini kita boleh access dia punya indeks tersebut bagaimana? Katakan kita buat satu variable yang nama dia indeks dan kita nak tukar dia dalam bentuk integer. Okey, dan kita minta user masukkan dia nak access yang mana satu. Okey, enter the index number lah kita tanya. Enter the index number ataupun kotak yang mana satu je nak. Okey, dia ada 4 kotak. Kotak pertama nombor dia kosong, kotak yang terakhir nombor dia 3. Okey. Jadi user akan masukkan nombor dan bagaimana kita nak display apa yang user masukkan tersebut, kita gunakan print. Okey. Kita beritahu je lah. Add index. Okey, dalam kotak yang tersebut, kotak berapa adalah kotak yang user masukkan nilainya is okey, dan kita panggil indexing punya indexing macam mana nak buat indexing, kita panggil kita punya variable inventory dan kita letaklah dia punya index number. Okey, jadi user masukkan nombor, katakan nombor 5. Nombor 5 akan disimpan dalam indeks. Okey, lepas tu dia tulis at index ni 5 is. Okey, jadi inventory index 5 apa benda? Saya cuba run. Okey, index number katalah saya nak number 2. Nombor 1 lah, nombor 2 2. Okey. Nombor 2 adalah shield. Okey, jadi kita tengok 0 1 2. Yang 2 adalah shield. Betul lah menggunakan kaedah index ini. Jadi boleh pakailah kaedah index ini. Okay, next. Apa yang boleh kita buat? Ni indexing Ini indexing. Kita boleh tengok indeks yang ada. Okay, kalau kita tengok kod sebelum ni ada slicing. Boleh tak gunakan untuk slice kita punya tuple ini? Slice pun boleh Slice pun boleh. Maka kita akan gunakan start. Sama. Kita tukar kepada integer. Kita suruh user masukkan dia nak slice. Start slice lah. Start slice. Okay, nombor slice apa yang dia nak? Nombor mula-mula. Okay, and then bila untuk slicing kita perlukan dua parameters lah. Yang pertama start, yang kedua adalah finish. Sama juga dia dalam bentuk integer dan kita nak user masukkan input nombor mana yang dia nak. Okay, maka ada dua parameters untuk yang inilah.
Untuk kita buat slicing, kita perlukan dua parameter. Okey, bagaimana nak buat slicing? Bagaimana nak buat slicing? Kita gunakan kaedah nak buat slicing lah. Kita nak print dulu. Print inventory. Okey, macam sebelum-sebelum ni, kaedahnya sama je. Inventory. Okey, kita memula dengan start. Lepas tu sehingga apa? Sehingga finish. Okey. Lepas tu is apa benda? Kita akan print lah. Print. Bagaimana nak buat slicing? Inventory. Kita letak square bracket ni. Untuk slicing kita letak dua parameter. Parameter pertama adalah start. Okey, colon dan finish. Okey. Kita test je. Alamak, dia kata apa ni? Terlupa letak koma Ah, Okey. Index. Katalah kita ada 0, 1. Okey, tak. Saya letak 1 hingga 3. Okey. Okey, 3 hingga. Alamak, saya salah pula ni. Okey, semula-semula. Nombor index ni kata nombor 2 Saya letak start slice nombor 1. Finish slice nombor 3. Okey. Yang ni kita ada armor dengan shield. Okey. Slice nombor 1 ni 0, 1, 2, 3. Okey, nombor 3 ni tidak akan termasuk lah. Yang ni dia akan keluarkan armor dengan shield. Nombor 1 dan nombor 2. Itu adalah formula untuk slice bermula daripada 1 dan sehingga tidak termasuk 3. Okey, katakan kita nak naikkan kat bawah ni tak nak macam ni, kita nak letak atas tu. Kita letak je lah N kat sini. N. Okey. Saya run lagi sekali. Index nama katalah nombor 2. Tadi 1, 3. Okey. Armor dengan shield keluar dekat sini lah. Okey. Ini bagaimana kita nak buat gunakan slicing. Okey, next apa kita nak guna? Okey, katakan kita punya Goblin Slayer tu jalan-jalan-jalan dia jumpa satu chest. Okey, satu chest. Chest, CES chest. Okey, chest ni isi dia apa? Chest ni isi dia. Okey, dia adalah sejenis tuple juga dan dia ada dua isi dia adalah gold dan gems. 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 Okey. Dan kita beritahulah your print, you find. Okey, kerana ni kita buat baris barulah. Kita nak tengok bahagian lain-lain. You find a chest. It contains. Okey, ini contains apa? Kita akan print kita punya chest. Kita print print. Print chest. Okey, saya run je. Tengok dulu ya. Satu, ada 1, 3, 1, 3, 1 dulu, 3. Okay, maka you find you find a chest, it contains gold and gems. Okay. Jadinya macam ni lah. Jadinya kita buat satu tuple baru dan tuple tersebut ada gold and gems lah. Dan kita print dia. Okay, selepas kita jumpa ni takkan kita nak biarkan je kan kita punya chest tersebut. Kita nak tambah lah. Kita akan print you add the contents of the chest to your inventory. Okay, inventory, T-O-R-Y inventory. Maka kita nak tambahkan kita punya chest dalam kita punya inventory. Apa yang boleh kita buat walaupun kita punya tuple ni immutable, kita reassign je balik lah. Kita buat inventory
Okey, kita plus sama dengan, okey, chess. Kita buat reminder assignment sebelum ni, chess. Okey, jadinya apa yang ada dalam chess ni, gold and gems ni, kita tambah ke dalam kita punya inventory. Dan kita nak tengok lah apa betul tak dia tambah ni. Print your inventory is now. Okay. Dan kita akan print inventory lah. Print inventory. Okay. Saya test dulu. Okay. Dia jumpa gold and gems. Lepas tu kita tambah. Dan sekarang ni dah ada kat belakang gold and gems tersebut. Ini adalah bagaimana kita nak mempergunakan ataupun menggunakan lah kita punya tuple ini ataupun inventory kita dalam bentuk tuple. Okey, boleh cubalah kita punya kod ni.